Okay, so jadi kita flashback what is sasaran. What is sasaran adalah kedudukan S, we call it S lah, sasaran. So kita ada halaju. Okay, so sasaran ini kita boleh dapat halaju jika kita buat pembezaan terhadap masa. And then this is what you call sasaran. When we differentiate sasaran, we are going to get V. Betul? Okay, halaju. V stand for halaju, velocity in English lah, but it's V. Okay, so kalau dV dt, if we differentiate dV dt, if we differentiate the velocity, we are going to get A. Okay, what is A? Acceleration. A for X A C C E. Mana kira tu? Okay, so acceleration. Okay, so pecutan. Okay, so this is something that we learn in calculus, in pembezaan. Betul? This year kan kita belajar pembezaan kan. Okay, so benda ni you kena tahu. So from S can go find V, and then from V kita boleh dapat A. Okay, from here you need to differentiate ds dt, and then from here you need to differentiate dv dt. You can get the A lah. Okay, the same thing yang kita dah belajar minggu lepas. If we have A, okay, macam mana kita nak patah balik pada V? So what do? We do a little bit of pengamiran. Okay, that's a basic thing lah yang kita kena tahu lah. Okay, and then the same thing if you want to go and find S from V, you need to go for pengamiran for V dt. Alright, so this is a reverse process. Sebab itu kita belajar pembezaan dan pengamiran at the same dalam tahun yang sama. Okay, kalau this form 5 years lah. Okay, jadi so far this is a basic rule lah untuk kinematik gerakan garis lurus lah. Okay, so hari yang kita tu sedikit pengenalan so hari yang kita last week kita belajar hari Khamis tu is something got to do with how to differentiate dv dt, and then how to integrate. Okay, from A kita integrate, we got the velocity. Okay, ini muka surat berapa 8.3 8.3 on page 267. Are we recording? Yes. Okay, so jadi so kita dah tunjuk berapa latihan, and then latihan kendiri 8.6 the latest video yang cikgu bagi WhatsApp semalam tadi cikgu. Okay, kita bincang soal nombor 1. Okay, so please siapa yang belum tengok lagi video tersebut, okay, please tengok latihan ini. Okay, 8.6 soalan nombor 1. Okay, untuk nombor 2, 3, 4 minggu lepas cikgu janji nak tunjukkan. Okay, semua ni. Tetapi cikgu hold dulu, cikgu akan bagi video nanti. Boleh tak? Okay, sebab cikgu nak cepatkan keadaan, sebab memandangkan kita sepatutnya dah bincang soalan pasir. Kita dah untuk percubaan kita, untuk SPM kita nanti So, nombor 2, 3, 4 ni actually kalau you go for YouTube, you search bahagian latihan kendiri 8. You type ni je, matematik tambahan 8.6 form 5 KSSM. Okay, ada cikgu lain yang menerangkan video-video ni. Dah ada dah. Kalau you guys rajin lah, boleh. Okay, so maknanya ini adalah latihan yang wajib you kena buat dalam buku latihan. So number 1 ni cikgu dah terangkan. Number 2, number 3, number 4 you can look at, ataupun kalau cuba buat sendiri. Okay, number 2, number 3, number 4. Atau kalau you rasa tak tahu nak buat, you tengok video cikgu tu lah. Okay, faham tak? Kalau tak faham dengan cikgu tu, tanya cikgu sendiri pun boleh, tapi tak ada masalah. Okay, so sebab cikgu nak cepatkan keadaan. Okay, sebab kita nak masuk dalam this small topic, menentukan dan mentafsirkan sesaran seketika suatu zarah daripada fungsi halaju dan fungsi pecutan. Okay, seperti mana yang cikgu bincangkan tadi lah. Actually, okay, so jadi dari V, okay, dari V from here, from V kita boleh dapat sesaran. Okay, faham tak maksud cikgu? From velocity kita boleh dapat S dia, sesaran. Okay, so jadi kita kena buat pengamiran terhadap V. Ada soalan? Okay, so tapi at the same time kita kena faham macam mana soalan-soalan dia. Okay, for example, okay. So daripada V AD dt, S
is from pengamiran terhadap V. Ini penting. Okay, ni kena tahulah. So, pengamiran ni, teknik-teknik ni awak kena tahu jugalah at the same time. Pengamiran, pembezaan. Okay, it comes together lah. Itu bergantung pada soalan. Contoh nombor 12. Kita tengok guys. Yang apa tak? Kira dah apa? You can look at your books lah actually. Okay, I'm recording. Jadi kalau siapa rasa tak faham tu, okay, make it more lebih size besar sikit. Okay, so kita tengok soalan nombor 12. Suatu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus dan melalui satu titik tetap O. Okay, this zarah bergerak. Okay, this zarah bergerak. Okay, O is like dia punya starting point ni lah. This O, right? So kalau bergerak ke kiri dia negatif, kalau bergerak ke kanan dia positif. Okay, yang cikgu terangkan dalam beberapa kelas yang sebelum ini lah. Dengan halaju. Halaju dia beri, iaitu satu titik dengan halaju 12 meter per second. Okay, pecutannya A, tak tahu, we don't know what the value is yet. No, right? Is ms kuasa negatif 2. Okay, pecutan ni negatif 2. Okay, so jadi pada masa T saat selepas O diberi oleh, selepas melalui O diberi oleh A sama dengan 4 tolak 2 T. Tentukan sesaran ketika dalam M darah itu dari O. Tentukan sesaran seketika, betul. So kita nak cari apa cerita ni? Kita nak cari apa dia punya S. Okay, at the same time, at S tu apa? Okay, so jadi soalan dia penyelesaiannya, we know that halaju is okay, halaju punya persamaan dia bagi tak? Persamaan dia tak bagi. Dia tak bagi persamaan dia, right? Not yet. Tetapi dia bagi dalam bentuk tersirat di sini melalui A. Okay, from this A pecutan kita kena cari V. So how do you do that? Buat pengamiran. Okay, so dia reverse balik lah pengamiran. Reverse process of differentiation is integration, pengamiran. And then 4 minus 2t seperti mana A kita ni sekarang. Okay, you look at it. And then kita akan dapat, lepas pengamiran, I hope you guys know how to integrate this function. What do we have for, if we integrate for kita ni nak imbas balik lah. Kadang kita ni lupa, cikgu pun kadang lupa juga. Okay, so 4 kalau 4 kita integrate 4 2t. So what do you have for 4 if after integration? Kalau nombor aja, you just multiply by t. Any constant lah, nombor sajalah. Okay, pemalas. Okay, and then minus, kalau 2t ni macam mana? How do you integrate 2t? T, this is the power of 1. Remember the apa ni? Tambah 1, turun copy paste bawah. Tambah 1 ni kuasa 1 jadi 2, and then copy paste bawah lah. Betul kan? And then this is betul kita ada tambah C. Okay, so tambah C ni maksudnya apa? Dia ada constant. Ini untuk pengamiran tidak tentu. Sebab kenapa dikata pengamiran tentu? Dia tak ada had atas, had bawah. Kalau ada nilai had atas, had bawah itu, you don't add tambah C. Okay, itu benda yang basic rule of integration lah. Okay, jadi next, kepada yang lain. Okay, kepada yang lain ni. Okay, so masalah sekarang, kita punya velocity function kita ini, okay, velocity function tak lengkap lagi because kita ada nilai, kita ada pemalar C ni. So you need to complete this function dengan apabila T sama dengan 0, V sama dengan 12. Kenapa? Mana datang ni? Mana datang tu? Daripada soalan. Dia kata melalui satu titik O dengan halaju 12 meter per second. Apa maksud ni? Apabila T dia tu sama dengan 0. O dia pada asalannya, okay, dia T dia 0 dengan halaju dia 12 meter per second. The V equals to 12 meter per second. Kat situ lah. Okay, so what do you do? Okay, dengan keadaan sorry guys, dengan keadaan V sama dengan 4 T tolak T kuasa 2 tambah C. Maksud ayat cikgu tertera kat situ adalah T kosong V 12. Untuk dapatkan apa ni?
Okay, so the reason is kita dapatkan dia punya C je, constant. Sebab kalau kita masukkan T dia sama dengan kosong, what will happen to the function? V sama dengan 4 darab kosong tolak T ni kosong kuasa 2 tambah C. So V equals to C. Betul tak? Tapi at the same time when T equals to 0, T equals to 0, V equals to 12. For this method, so V equals to 12. So our C is 12 lah. So our complete function of velocity becomes V equals to 4T minus T square plus 12. Okay. Ini seperti mana yang dalam buku teks tu dah terangkan actually, right? Okay. Alright. So the next step, sebab soalan dia kata apakah sesaran dia? So we need to go another integration. Because why? Soalan dia kata tentukan sesaran. Sesaran is S, right? Sesaran seketika. Sesaran seketika. Okay? Sesaran seketika dalam M zarah itu dari O apabila T equals to 3. Kita nak cari sesaran, bukan velocity. Yang kita dapatkan sekarang ni adalah velocity. This function. Velocity. So macam mana carikan sesaran? You have to do another integration. Pengamiran. Okay, so that means we need to do another integration for S. That means V dt. Okay, so another process of integration will be panjang sikit because our velocity function is 4t minus t square plus 12 dt. Okay, so I hope you guys know how to integrate this. Okay, buat pengamiran. Jadi pengamiran ni pastikan macam cikgu ajar itulah. Okay, 4t. Dalam 4t ada apa? What is that? 4t, this is a power of 1, right? Okay, 40 ya? Itu memang function 40, right? Okay, 40. Okay, 40. Kalau 40, kalau 1 tambah 1, kuasa 2, turun bawah 2. Ingat pengamiran I hope so. Minus, kalau kuasa 2, jadi tambah 1, 3 bahagi 3. That's all. Okay, and then 12. Kalau 12 saja, nombor saja. Tambahkan T saja kan, darab dengan T, which is 12T. And then don't forget, ni ramai orang terlupa, tambah C. C ni memang ramai orang akan terlupa. Okay, this is now your sesaran, but belum complete lagi. Because why? We don't have this value yet. What is this value? We do not know. Okay, cara dapatkan C ni, because oleh kerana logically when T equals to 0, masa T tu belum zarah tu belum bergerak lagi, what is our sesaran kedudukannya? Logically is S equals to 0. Betul? Sesaran kedudukan tu masih at the tempat kediaman kita asal lah. Okay, so itu logik lah. So dapatkan C ni, you just substitute into the function that we done here. Okay, untuk dapatkan C, well completely dia dah tulis kat sini. Actually your C phone also equals to 0. Okay, not to worry because now our complete function S, kita besarkan sikit, has become 12t plus 2t square minus 1 over 3t cube. Without the C tadi kosong C kita sama kosong So ingat the basic rule when t equals to 0, S equals to 0. So C is equals to 0. Okay, so jadi kita faham kat situ untuk dapat complete function of sesaran. Now is this one lah. Okay, so next the question say apa ya? The question say ask you to find apabila, okay, tentukan sesaran seketika dalam M apabila zarah itu dari O apabila T itu sama dengan 3. Well, you need the sesaran punya function tadi and then you substitute with T equals to 3 lah. That's all lah. So pada masa saat T dia 3, sesaran kita adalah 45. Kedudukannya 45 meter daripada O. Okey, daripada sini ke kantin macam itulah. Okey, katakan sesaran kita kat di sini. Okey, so sesaran kita daripada kantin 45 meter. Okey, kat sini ada conclusion ya. Just in case kalau kita terlupa buat conclusion, as long as you taruh kat sini meter pun tak apa. Perlu ke buat dalam exam ni kena ada ni? Kena perlu ke? Perlu ke? Sebenarnya tak perlu. As long as you know what is this is. You tulis kat sini meter. Okay? Tak ada masalah. Dia pun faham lah. Okay? Tapi kalau you nak buat conclusion seperti ini, maka setelah itu T3 adalah 45 meter pun tak ada masalah. Okay? It depends on macam mana you answer the question. Tapi yang penting pemeriksa tu dapat tahu apa you buat at the same time. Okay? So A.
Faham Ketika zarah, tentukan sasaran seketika. Dalam M, zarah itu dari O. Ketika zarah berada dalam keadaan pegun. What does it mean by pegun? Dia berhenti seketika. Okay, so sekarang kita berjalan ni, kita berhenti jumpa cikgu sekejap. Cikgu apa khabar? Dan kita gerak lagi ke kantin. Ke kantin pun kita berhenti juga. Betul tak? Okay, so ketika zarah itu berada dalam keadaan pegun. Okay, jadi itu adalah dalam mana soalannya? A2. Okay, apabila zarah itu dalam keadaan pegun, berhenti ni maksudnya halaju tu kita ada ke tak ada? Tak ada kan? Kita stop. Our meter, kalau kereta pun, kalau kita berhentikan air pun dia stop, right? Okay, masa tu berapa? Okay, so masa itu, so we go back for velocity punya function. Ni velocity this is our V function tadi, iaitu 12 tambah 4T tolak T kuasa 2. Okay, so velocity pegun. Dalam keadaan kita berjalan, ada hal je, tiba kita berhenti jumpa cikgu Remy. Hai cikgu, boleh jalan. Mungkin 2 kali berhenti, paling kurang pun 2 atau 3 kali berhenti malam. Okay, so jadi V kita itu adalah sama kosong. Okay, cari masa itu. Cari what is the time for dia berhenti pegun. Masa faham maksudnya. Jadi so you're solving it by quadratic. So and then we have 2 value of T, which is, kalau case ini kita ada T sama dengan negatif 2, and then T equals to 6. T negatif 2. There is no such time as negative time. Ada tak? Kalau you ada time machine, dia pergi reverse tak apalah. Okay, tapi sekarang ni kita ambil T6 saja. Okay, so masa tak ada yang negatif Jadi ambil T6 ni, sebab soalannya kata apa? Soalannya kata nak sesaran kedudukannya. Kamu berhenti kat blok mana ni? Jumpa cikgu Remy, saya say hi. Okay, so gantikan T6 ini ke dalam formula S kita pula. S kita apa tadi? Ingat tak S kita apa ni? Banyak ni. Which is this one, right? This is our S tadi. Sesaran. Kedudukan. Sesaran ni is like kedudukan. So maknanya you berhenti jumpa cikgu Remy pada 72 meter. Itulah. Okay, kedudukannya lah. Macam itulah. Something like that lah. Okay, so jadi kita punya T equals to 6 ni masuk dalam formula sesaran kita, and then S equals 72. Ni cikgu terangkan macam ni dulu lah Pak Nanti kita tengok latihan macam mana kita buat nanti. Kita buat sama-sama Okay. Okay, ni kesimpulan ya. Okay, seperti mana cikgu cakap tadi, you can just put M kat sini, it should be enough. Okay, so jadi M stand for meter. Okay, so next. Okay, we look at the question again. So dia kata the B question, seterusnya cari jarak dalam meter yang dilalui oleh zarah itu dalam saat ke-7. Okay, dalam saat ke-7 berapa jaraknya? Okay, jarak ni adakah S sesaran? Is jarak equals to sesaran? Kita nak tanya dulu. Sesaran is kedudukan. Jarak ialah perjalanan kita lalui. You faham tak? Kedudukan. Macam kita pergi sini ke kantin, katakan 42 meter. Kalau kita patah balik, berapa jarak kita dah lalui? 84 meter. Itulah. Betul tak? Itu adalah jarak. You faham tak? Okay? Bukan jarak 42 meter, kita pergi sana, balik 40 meter, oh jarak dia adalah 40 meter. No, it's jumlah perjalanan kita, ada kita patah balik. You faham tak maksud saya? Okay, so sesaran dengan jarak is different thing. Okay, jangan sebab cikgu tengok ramai, sebelum-sebelum ni pun budak ingat sesaran is jarak is sesaran. No, actually you kena faham kat sini So jarak ni nak kira macam mana Selepas bukan selepas apabila sampai ke 7 saat. So you kena imagine yang kita telah bergerak daripada O, ni gambar raja dia. Okay, ni gambar raja dia O. Now, seelok-eloknya kita buat satu table. Okay, satu table. Actually pada T sampai 6, okay, T sampai 6 daripada our previous punya soalan tu, dia sudah sampai 72 meter. Okay, selepas 72 meter dia patah balik 67. Okay, kalau tak percaya, you cuba masuk T7 ke dalam formula kita punya sesaran kita. Okay, now seelok-eloknya lah kan, seelok-eloknya. Okay, let's do this together untuk lebih faham lagi Okay, lebih faham lagi.
buat table. Okay, can you do this together? Kita kira nilai-nilai ni. Can you do this together? Buat kita conteng mana-mana ke apa? Okay, now our formula of sesaran, bagi kita dapat clear sikit lah. Okay, dia tunjuk gambar raja tu kita tak faham sangat. Okay, our formula of sesaran is now S equals to 12T. Cikgu tengok dalam buku teks tu, cikgu lupa. 12T plus 2T square. 2T square minus 1 over 3T. Okay, minus 1 over 3T. Betul? 1 over 3T cube. Sorry. T cube. Right, now sekarang ni our sesaran, our T, and this is our sesaran. Okay, start from 0. 1, 2, 3, 4, 5. You add up another 6, 7. Okay, now cikgu nak you guys tolong kirakan cikgu. Kalau T sama kosong, sesaran kita sama dengan apa? Kosong. Okay, ni supaya nak clear lagi, just in case kalau ada soalan macam ni keluar. Okay, caranya seelok-eloknya kita buat table bagi nampak clear lagi. And then what happen if T equals to 1? Boleh kirakan untuk cikgu tak? Dalam bentuk perpuluhan pun tak apa, in point, decimal pun atau bentuk pecahan pun is okay. What happen if T equals to 1? Tolong kira. Okay, yes, 41 over 3. Boleh? Okay, next. So maknanya dia masih macam pergerakan dia tu from 0. Okay, at T1. Okay, at T1 dia jadi 41 over 3. Sekejap cikgu clearkan sikit Okay, kalau tak faham ni boleh tengok balik video Kalau kamu rasa tak faham lagi, boleh tanya lagi cikgu. Atau tak faham lagi, boleh do your own research dalam mana-mana YouTube. So kalau pergerakan zarah kita tu guys, from asalan, okay, at meter, this is our meter, kedudukan M, okay, at 41 over 3, correct So this is at time, kita ambil time T1, okay, at T1 second is 41 over 3 meter. Okay, so next, kalau 2 macam mana? 92 over 3. Okay, so jadi 92 over 3. Main. 92 over 3, correct? 92 over 3. Okay, let's do this together And then, ini kedudukan that zarah pergi. This at T2. Okay, 0, 0, betul, 0 at 0, betul, 0, 0, kat sini, starting dia, 0 second, okay, this is T0 lah, okay, T1, 41, 3, okay, good, next, what happened is, this is 92 over 3, kalau color lah, cikgu suka main dengan color, oh, lepas ni tak payah guna marker pen lah, tunjuk macam ni lah, 92 over 3, betul, okay, next, what happened is, T dia 3, sesaran kedudukannya kat mana? Kita buat sama-sama supaya kita faham sikit Cuba kira. Semua kira mesti sama Cikgu tak tahu, cikgu boleh kan? Hold on. Kita kaji sikit lah. Kalau tak faham, cikgu ada kalkulator sebenarnya. Cuba ada calculator. Oh, cikgu pun ada calculator. Ada 2 calculator at the same time. Betul tak? 92 over 3 is 12 T apa? The last one for this one. T cube. Cube lah. You put square. Wait So kalau cube betul lagi ni? It's cube. T cube. 88. Yang kedua. Okay, sorry guys. 88 over 3. Tak apalah, kita belajar sikit kat sini. Okay, 88 over 3. Okay, yang ketiga, cuba kira. Kalau you guys ada you punya calculator tu, do you have like mine? Siapa ada? Yang sama tu, kan?
Okay, so kalau nak kira tu 12 T kuasa 3 kuasa 3 3, betul? And then tambah 2 dalam kurungan 3 tutup kurungan kuasa 2, betul? And then tolak in this form 1/3 tepi dia adalah dalam kurungan, cukup dalam kurungan 3, okay, and then kuasa 3. Right? Okay, so kita dapat apa? 45, betul? 45 meter kedudukan dia. So di sini 45. Okay, cuba kira yang lain. Okay, 45. So this is your T equals to 3. T equals to masa dia 3 saat. Okay, now you do the same thing. 45, right? Betul So 45. So what do we have for the 4 second? This is T3, 45. Okay, so in sure 176 over 3. Tak apa, dah betul bercampur tak apa, jangan risau. Okay, just in case kalau kita nak tengok macam mana. Okay, T equals to 4, masa yang keempat. Kedudukannya adalah 176 meter daripada O. Daripada sini lah. Okay, jadi kita next. Okay, ni. Okay, then T equals to, look at this. T equals to 5, and then you are going to get 205 over 3. Okay, yang tadi itu 45 176 over 3, and then 5 becomes 205 over 3. Okay, 6 dia jadi apa? Okay, T equals to 6. 78 73 72. Okay, cakap sikit so 72, correct Okay, so 72. So what's next? And then 205 over 203 over 3. So somewhere around here, right? 203 over 3. So maknanya dia macam ada patah balik at T7. Correct? Okay, dia ada patah balik. Okay, so jadi this is our T7. So graf dia punya zarah tu bergerak macam mana? Actually zarah tu so zarah ni we call it macam orang lah kan. Kita pergi daripada sini, start from here. Okay, and then kita bergerak. Okay, and then at 72 ni it's like he's turning back because 203 is more shorter than 205, right? So dia patah balik kat sini at T7. Okay, so jumlahnya, okay, from this side aja is 72. Setuju? Is 72. Betul? Okay, daripada 72 to 03 ni berapa jarak dia? Can you deduct that for me? 203 is actually 203 over 3, and then you subtract with 72. Sikit je. Supaya cikgu nak tahu 13 over 3. Betul tak? So jarak ini saja is 13 over 3. Correct tak? Betul tak? Okay, so pergerakan daripada O sini is 72 from this point. Okay, pergerakan dia is 72, jumlah dia lah. And then dia digerak patah balik ni is just 13 over 3. Okay, let's see how they move. Is 72. So the answer is kat sini the answer is the same thing, right? I think so. Okay. Baik. Dalam saat ke-7. So the answer is 4 over 1 over 3. Dalam saat ke-7. Dia bukan nak jumlah, sorry guys. Dia nak ni. Saat ke-7 selepas T6. So dia only want this distance only. Okay, betul Okay, dalam saat ke-7. After T6 tu berapa jarak dia? T7 tu. So it's 13 over 3. Okay, kalau dia nak jumlah jarak
72 plus 13/3. Jumlah zarah tu bergerak daripada O sampai saat ke-7. Okay, so kita kena baca soalan tu betul-betul. So dalam cerita ni dia kata daripada garis nombor jarak yang dilalui oleh zarah dalam saat ke-7. Okay, alright, so itu maksudnya 4/1/3. So kalau boleh kita lukis diagram macam ini baru kita nampak. Okay, baru kita nampak perjalanan dia tu macam mana. But sometimes soalan dia minta jumlah jarak keseluruhan, berapa jarak tu bergerak sehingga T7. Okay, so kalau dia minta just 7 saat saja, you take from T6 to T7 saja. So in this method is S7 sasaran ke-7 tolak sasaran yang ke-6. Okay, betul lah. Okay, so sasaran ke-7 ni sasaran ke-7. Banyak sangat conteng ah. See ya. Okay, good. Okay. Okay, so number kita can clear this off. Okay, nanti kita confuse pula. Okay. Alright, so dah clear, cepat je clear. Senang, tak payah pakai papan putih. Okay, so jadi, so we only need this distance from T7, ni T7 kita, T6. Okay, just these two masa je. Okay, tolak je lah, senang cerita. Okay, so itu caranya kita dapat distance, okay, jarak. Okay, let's do this question 8.7. Okay, let's do this question 8.7. Okay, number 1. We do this together. Okay, hold on. Okay, 8.7 in what page? Page 270. So, latihan ni cuba buat semua jugalah. Okay, we discuss kat mana kita baca nombor 1 ke. Okay, 8.7. Jadi soalan nombor 8.7 ni, okay, suatu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus dan melalui satu titik yang tetap O dengan halaju awal 3 meter per saat. So we know that this is the halaju awal when T equals to 0. Maksudnya ni take note from this penyata is T equals to 0, our V equals to 3. Alright, this penyata lah. Okay, when T equals to 0 memang kosong. At T second you belum gerak apa-apa lagi, and then V equals to 3 lah. Okay, so jadi pecutan dia dah bagi dalam bentuk this function. It's the same as what we did tadi, example ni. Okay, cari sasaran seketika zarah itu dalam meter apabila T itu sama dengan 5. Alright, so it's the same thing as the example that we've done yang tadi tu, di mana kita tahu bahawa at the moment nombor 1A tu, okay, cikgu sekarang duduk je lah tak bergerak pun. Good for my back actually. Okay, so good. 6 minus 3. This is our pecutan, our acceleration function. Okay, how to get V? You need to do this. Okay, boleh? So we need to do this integration technique to get the V from A. You get the V for you do the integration, and then don't forget how to integrate. 6, you're gonna get 6t, and then minus 3t, t power 1 minus plus 1 is 2, and then copy paste tu, tambah 1 turun bawah. Ingat lagu tu 6t. Okay, so plus c. Okay, from the question kita ada istilah when t equals to 0, the v will become 3. Okay, v will become 3, hence c equals to 3 lah actually. Okay, so directly you don't need to show t masukkan kosong and c equals 3. Directly you can say that the velocity equals to 3. Directly you can say then ataupun thus in English lah, our c equals to 3. So our full function of velocity in t form is 3t square over 2 plus 3. Directly lah. So you don't need to show t masukkan kosong and then c equals to 3. Okay, so just directly you can say something like this. This is good. Okay, so then you have the velocity function. At the same time, kita nak soalan itu belum capai lagi because kita nak cari sasaran. So we have to do another integration. Okay, so that is the problem. Okay, now no problem at all as long as you know how to integrate. Okay, so jadi kita punya S tu kita punya V dt.
Okay, so we need the integration of v. We need the whole function yang lengkap tadi with 6t minus 3 over t square over the. Be careful with this. Let me see. Okay, dt in terms of t. Okay, macam mana integrate ni? Boleh? Let's see how you integrate this. Nyamuk okay, this is our sasaran function. Okay, benda ni kena tahu sikit lah. What time we finish? 12 lah. Macam cepat je masa berlalu. Okay, so what's the function? Please. Okay. 3t kuasa 2, Anis. Okay. 1/2 t kuasa 3, bagus. And then tambah 3t tambah c, very good. Okay, so far you know how to integrate. Okay, kena practice lagi lah. So dia punya function ni, not to worry lah, something like this lah. Okay, tak teruk macam integration kita belajar dulu gitu, lebih kurang macam ni lah. Okay, so something that is easier for us to do lah for integration function. Okay, jadi not complete yet because still have this constant number c. So how to find this? When t equals to 0, s logically pun equals to 0 lah. Okay, so we need this. So what will happen to our c? Thus c equals to 0. Ni kena tunjuk tak tunjuk ni tak boleh. You kena tunjuk ni. Dia tolak satu markah. Walaupun kita tahu c pun equals to 0. Tulis. Tak boleh. You kena tunjuk yang ni in your exam nanti. Kalau tidak dia tolak satu markah. This is something, dia punya rules dia kena tahu So lepas tu cikgu terangkan, at the same time kita belajar juga teknik how to answer exam paper. So t equals to 0, so don't need to write the c lah. Okay, so c equals to 0. So the complete sasaran function is s equals to 3t square minus 1/2t3 plus 3t. So what is the question? The question wants you to find sasaran, kedudukan zarah itu pada t equals to 5. So all you need, you substitute the t equals to 5. Okay, cuba calculate that for me. Okay, soalan A A ke B1 So when t equals to 5, so our s when t equals to 5, and all you need is such easy question actually tapi as long as you know what the mean of the istilah, okay, teknik dia tu kena tahu jugalah, okay. Okay, so kira ni untuk cikgu, berapa you dapat? Okay. Dalam bentuk kumpulan boleh, dalam bentuk pecahan pun boleh. Okay, siapa? What's the answer? Kira-kira jugalah. Kita kata cikgu Maya juga. 3 kuasa 5 kuasa 2, betul? Tolak 1/2. Nampak Okay, and then darab. Cikgu directly, cikgu terus kira macam ni. Okay, kalau you guys tahu, kalau ada calculator ni pun bagus juga Kuasa 3. Boleh ke guna calculator ni? Boleh? Ini sama ke cikgu? Sama 570 ES Okay, tambah 3 darab 5. Okay, jadi kita punya jawapan ialah 55/2. Sure? Yeah? 27.5. Okay, good. So 27.5 is the answer lah. 27.5 in sasaran. So what do you need? Meter. Okay, answer must be in meter. Okay, so the particle moves at 27.5 m. So dia lah kedudukan dia. Okay, at 27.5 Okay, so next question B. So what's B all about? Halajunya seragam. What does it mean by halajunya seragam? Halajunya seragam. Sasaran, halajunya seragam. I need the words.
Dia mention hal laju, right? V equals to? Is it V equals to 0? No. V equals to 0 is pegun. Dia berhenti seketika. Hal laju seragam, hal laju dia consistently at the same pace. You understand what I mean? Well, kita gerak kadang laju kita sekejap tinggi, sekejap rendah kan? So what does it mean by hal laju je seragam? No? Yes, pecutan kan? You mention about pecutan kan? Okay, pecutan equals to? Kosong, yes. A equals to 0, what will be our T? You see what I mean? Okay? V equals to 0 is when our hal laju stop seketika. Pegun. Pergerakan. Hal laju seragam is when our pecutan is A equals to 0, maksud hal laju seragam is consistent lah. Daripada ke sini, while walking 10 minit dalam keadaan consistent pace kita. Tak ada berhenti, tak ada slow down, tak ada apa. Faham tak maksud I? Okay? Macam tu lah. So, remember this word because dalam exam nanti dia punya istilah dia something like this. So, just take note So, A equals to 0 at the same time. Okay, let's do this together. Don't worry. So, that means for our T, so we should do something like this lah From our A tadi kita, what's our function A tadi? Apa je? 6 tolak 3T, right? Okay, good. So 6 tolak 3T. This is our A. Just take note hal laju. What it mentioned about hal laju? Well, hal laju seragam is when our A equals to 0. So that means what is the time from that hal laju dia seragam? T dia. So maknanya 0 equal to 6 minus 3T. So apa dia kena kan? T equals to 2. Kira-kira simple algebra saja, betul tak? Okay, cuma nak faham soalannya saja. Okay, so this is one of my favorite question masa exam dulu. Okay, so cikgu akan buat soalan ini. So T equals to 2. So what is our sasaran? So you go back to our function sasaran tadi, which is that long. 3T square 1 over 2 3T. Okay, so go back to sasaran, which is 3T square minus 1 over 2T plus 3T. So this is our sasaran punya function. Substitute the T equals to 2. Okay, so that is what we get. When is our sasaran is 12 2 square minus 1 over 2 plus 3 times 2. What? Which part? This one, right? This one, right? Okay, so keep, right? 3T, right? Okay, good. So next, apa ni? Next? 14 meter. Sasaran 14 meter. Our hal laju kita are constant. Okay, mungkin sebelum tu di tengah naik, and then you know lah kereta. Just kereta you tengok kereta kalau kita bawa kereta, okay, kat lebuh raya, what is the limit for lebuh raya? 110 km saja. Okay, kalau kita kita exceed that limit, what will happen to us? Kita boleh kena saman, kita boleh accident. So kita kena constant that lebuh raya lah, 110. So ini yang maksudnya. Okay, so at sasaran 14 meter, hal laju dia constant saja. Itu kena faham dulu lah. You have to imagine that way lah. Okay, alright, so that okay, question A1 A settle, okay, 1B. Okay, let's do this. Habis ini kita boleh bincang soalan-soalan SPM sebab rasanya dah complete kan rasanya. Okay, soalan nombor 2. We do question number 2 Okay, pecutan A, look at your textbook. Bagi suatu zat bergerak di sepanjang satu garis lurus pada masa T saat selepas melalui satu titik tetap O, dia beri oleh A sama dengan 12T tolak 8. Okay, function ni tak lah susah mana. That 12T basic Dia beri hal laju zarah T pada satu saat selepas melalui O ialah negatif 10 meter per saat. Cari sasaran seketika zarah itu. Okay, so what do you need? You need to find sasaran formula function dulu. Okay, for this question. So tapi dia bagi pecutan. So I have to go, the process has to go from A to V, from V to S. So it's a long
process actually. Okay, so kita kena letak soalan 2, A kita ni sebagai 12 tolak apa tadi? You can go terus cari jawapan, don't worry about me. Sampai itu tunggu, kalau you rasa confident, terus cari Okay, so from to get the V, you need to integrate. Okay, and then you get 12t square over 2, and then minus 8t, and then you get plus c. Okay, plus c. So that means ni boleh kecilkan lagi. 6t square tolak 8t tambah c. So again, we don't have the value of c yet, but we have this statement. Dia kata at where is it? Okay, here. Can you see it? Diberi hal laju sini. Jarak t pada satu saat ialah negatif 10. Use this. Don't use t0. Kalau hati-hati use this. What does it mean? When t equals to 1, our v is negative 10. Kerana pergerakan dia ke kiri. Okay, dia constant ke apa, cikgu tak tahulah. So you need this substitute kesemuanya dalam function kita tadi untuk find the c. Okay, so that means negative 10 after substituting v, and then 6 1 kuasa 2 tolak 8 darab 1 tambah c. Betul? Okay, so you got this, and then you kira-kira, cuba tolong kira-kira the c tu buat dia kan? Straight to the point. Senang cerita lah, boleh dapat. C. I need the C. Okay, to find the value of C after calculating negative 8. Okay, so our complete function of velocity will become 6t square minus 8t minus 8 at the moment lah. Because after this you need to find sasaran. Again, another process of integration of v dt. Okay, so you do the same thing as macam tadi. Okay, 6t square minus 8t minus 8 dt. Okay, kita akan dapat apa? 6t cube over 3 minus 8t square over 2 minus, and then 8t, and then we have c. Okay, this is our sasaran lah. Okay, kalau kita boleh kecilkan, kita cuba kecilkan Ini 6, ini 2, 4. Okay, so jadi s 3t kuasa 3. Kecilkan je lah, tak apa, tak masalah. 3t kuasa 3? 2 lah. Ayo, simple sifil like this pun cikgu pun silap. Kuasa 2, okay, tolak 4t kuasa 2 tolak 8t tambah c. Okay, kita sama-sama kira. Kadang-kadang cikgu pun tersilap kira ni. Okay, so jadi next step, apa dia nak? Dia kata we don't have this c yet. Okay, again, easy as when t equals to 0, s equals to 0. Okay, so thus when everything is substitute with 0, our c is also 0. Okay, you don't need to show that lah. Masukkan kosong, dia kira. Tak payah. Okay, just something like this should be enough. Okay, so jadi S sama dengan 2t kuasa 3 tolak 4t kuasa 2 tolak 8t sahaja. This is our complete function of sasaran. Okay, so panjang juga jalan kerja dia. Okay, at the same time lah. Okay, so yang lain tu so far. Okay, we don't have the. Okay, what is the cari sasaran seketika zarah itu dalam meter apabila pecutannya ialah 4 meter per second. So, okay, cari sasaran zarah itu dalam meter apabila pecutannya ialah 4 meter per second. So, yang ini you kena buat apa Dia suruh cari sasaran. Padahal pada pecutannya 4 meter per second. So, what do you need? Dia cari sasaran. So, from A, pecutan, apakah masa dia apabila 4 meter, faham tak?
Okay, jadi daripada A kita tadi tu, okay. Yes, kita gantikan dengan A tu sama dengan 4. Okay, then the T kita masukkan dalam sasaran kita. Okay, so the A so guys, so A kita apa ni? Lupa you. Masih lupa. 12T tolak 8, yes. Okay, so 12T tolak 8. So in this case, soalan A kita ni, our A equals to 4. What is our T? Okay, so all you need is ganti 4. 12T tolak 8. So our T equals to what? What is the value? Apa ni? 1 Okay, so 1. Okay, so when T equals to 1, okay, our sasaran, the function that we just completed tadi, 2T kuasa 3 tolak 4T kuasa 2 tolak 8T, gantikan 2 1 cube minus 4 1 square minus 8 times 1. So sasaran it will be at, kira so soalannya lebih kurang tolak dalik dia macam tu lah. Okay, so if you do the exercise in the textbook pun, it should be enough. Okay, for you to answer nanti soalan SPM. So negatif 10 meter, maknanya dia ke belakang lah, something like that lah. Maknanya kalau kita daripada asalan kat sini, maknanya dia ke belakang, ke kiri lah, at negative 10 meter. Okay, something like that lah, dia bergerak ke situ. Okay, alright, so that's simple as that. What time we finish? Hold on. Oh, jadual is right here. Oh, 12. So we have another 3 minutes. Okay, never mind. Tak apa, kita teruskan lagi. Don't worry. Saja-saja tengok soalan ni. So nanti latihan lain tu macam soalan nombor 3, nombor 4. I think sampai 3, 4 je. Cuba buatlah. Kita bincang hari Rabu. Okay, don't worry. Okay, mungkin you tengok video je. Saya bagi soalan SPM. Okay, so finish this first. V. Zarah berada dalam keadaan pegun. Zarah berada dalam keadaan pegun. What does this mean? Untuk A ke untuk V? A equal to 0 ke V equal to 0? V. Remember the pegun, V equal to 0. Okay, so that means V equals to 0. Cari dia punya T. Cuba bagi clue lah Cari dia punya T, and then you substitute the T into the sasaran punya function. Okay? Okay, so rasanya you guys boleh buat ni kot soalan B Okay, so same thing as question number 3 and question number 4. So lebih kurang macam ni lah soalan exam. Okay, so apa? Nanti kita akan kita akan buatlah soalan-soalan SPM past year question. Kita dah bincang semua ni. Okay, so nampaknya dah habis kot segala perbincangan tentang kinematik. Okay, yang lain tu semua soalan-soalan exam. Kita akan bincang semua ni, don't worry. Okay, don't worry about this. Okay, the textbook. Okay, habis cerita. Okay, so that means we have done for all our topic study So tahniah. So kalau tak